Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Faiz Syamsul, seperti biasa akan temani anda untuk podcast Bijak Labo. Sebenarnya sampai hari ni pun kita tak tahu apa nama program ni, tapi kita letak je lah nama podcast Bijak Labo. Okey, seperti biasa kepada anda yang baru tonton, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang notification. So bila kami kongsi video-video terbaru, anda akan terima notifikasi. Tekan button tu free je. Cuba tekan jap. Okey. Bagus. Terbaik, terima kasih. Okey, jangan lupa juga untuk follow social media kami. Kami ada di Facebook. Boleh search saja V Syariah, VI Syariah, VI Syariah. Dan juga dekat TikTok pun kita ada juga, iaitu vi.syariah. Boleh search je. Follow, klik follow dan tekanlah button like kalau nak tekan lah. Okay? Kalau boleh tekanlah. Okay? Sebelum tu kami juga nak ingatkan kita akan adakan acara khas Evolusi Meta. Evolusi Meta ni sebuah acara dia acara 2 hari percuma. Kami akan berikan pendidikan tentang Metaverse, NFT, kripto dan juga ETF. ETF ni pun salah satu cabang pelaburan saham juga. Kita akan cerita tentang benda tu. Jadi anda boleh klik link kami sediakan di ruangan description dekat bawah untuk mendaftar. Jadi tetamu kita hari ini adalah seorang wanita yang sangat istimewa. Bukan di mata saya tapi di V College. Dia adalah seorang ni, kalau korang nak tengok dia, nak tahu siapa dia, korang boleh scroll dekat TikTok. Korang pergi tengok bawah sekali. Tengok first sekali. Dia ada menari kat situ kalau korang nak tengok. Dia adalah one of the orang yang paling, boleh kata paling macam mana nak cakap, dia orang yang paling banyak berjasa lah dalam Visyariah ni. Sebab kebanyakan konten, skrip semua datang daripada dia. Inilah orang dia. Jadi tamu kita hari ini Hana Muhsin. Oh, kita tepuk Tepuk. Apa khabar Hana? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Faiz. Faiz sihat Alhamdulillah sihat. Selamat Raya. Dah berapa lama dah Raya? Haji. Jadi hari ni kita nak bawa Hana kat sini sebab kita nak bincang tentang pelaburan dan wanita. Sebab yes. Tajuk pelaburan dan wanita ni dia agak sedikit dia bukan sensitif, tapi jarang orang cakap. Kan kebanyakan kalau cakap pasal pelaburan mesti lelaki. Kat pelaburan mesti lelaki. Kalau perempuan emas je. ASB je. Betul tak? Betul. Tapi benda tu tak betul kan? Tak betul. Tengok tak betul. I like. Okay, so hari ni kita nak tahu lebih pasal benda ni. Tapi saya tak boleh nak cakap banyak benda yang buruk-buruk lah tentang wanita. Sebab belakang kamera ni semua perempuan. Jadi kasih saya seorang je lelaki. Tapi hari ni kita nak nak bincang pasal benda tu lah. Okay? Sebelum kita mula, boleh tak Hana perkenalkan diri dahulu kepada semua penonton Visyariah? Okay, alright. Nama saya, Assalamualaikum penonton. Okay, nama saya Fahana, boleh panggil Hana. Saya ialah translator dan saya juga adalah penulis konten untuk Visyariah. Itulah dia. Kalau tak ada dia, channel ni memang tak ada lah. Kalau nak harapkan saya buat konten, jangan harap nak buat konten. Jadi Hana, dah berapa tahun Hana melabur? Bila Hana start melabur? Okay, kalau start melabur lah secara general, daripada you dulu 18-19 tahun dah ada ASB, dah ada tabung haji. Tapi waktu tu sebab mak suruh buka lah account, letaklah duit kan. So letaklah duit. Melabur tu dah lama. Tapi dalam saham baru saja sebenarnya. Saham 2020 baru start melabur saham. 2000 barulah 2 tahun. Belajar 2019 dengan V College lah, dengan Visyariah. Hana pun salah seorang graduan. Dia daripada batch yang keberapa? Batch ketiga, batch awal lagi. Awal jugalah antara yang dulu awal. Nama dia PJS. Pelabur Jutawan Syariah. Dulu nama dia PJS. Sekarang kita dah tukar kepada sekarang I think Bijak Labo Passive Income. Sekarang kita ada Passive Income Bootcamp. Sebelum ni kita ada edisi khas. Kita ada banyak sebenarnya. Tapi ini kalau di PJS itu antara yang terawal lah. So PJS tu lepas tu saya stay lah within the community sebab saya suka sangat community. Sebab bila kita melabur kita nak ada, kita tak nak seorang-seorang, kita nak ada community yang kita boleh kongsi idea. So saya stay sampai dah sekarang. Terima kasih Hana sebab stay. Saya rasa bangga sebab Hana stay. Okay. So kenapa Hana pilih untuk melabur? Sebab tak naklah kerja sampai 50-60 tahun kan. Kita nak bersara yang kiranya nak bersara awal lah. Bukan sebab kita tak nak bekerja, tapi kita cuma nak fokuskan tenaga dan masa kita mungkin untuk keluarga, untuk benda yang kita suka kan, daripada kita siang malam sibuk cari duit. So bagi saya nampak melabur ni je cara yang mana boleh beri kita passive income. Okay. Sebab itulah saya mula melabur. Betul. Nak passive income lah basically. Nak bersara. Nak bersara awal. Awal. Dan kan nak cakap macam sebelum tadi Pak Isannya,
kebanyakan perempuan dia akan pilih untuk merabuk emas ataupun ASB, tabung haji, basically benda yang selamat. Betul. Kan? Risiko Betul. dia pun tak tinggi lah basically. Tapi kenapa Hana pilih saham? Kenapa masih macam actually saham sebenarnya better lagi daripada semua ni? Okay. Sebab saham je yang boleh bagi Hana, saham yang boleh bagi kita pulangan yang tinggi. Tapi awak buat ada risiko. Risiko tu sebenarnya kalau kita tak tahu, kita membuta tuli, then of course kita punya risiko tu tinggi. Bila kita semakin lama kita belajar, sebenarnya kita rendahkan risiko kita tu dengan ilmu lah. Of course dia still ada risiko, but then kalau kita tahu apa yang kita buat, kita dah reducekan kita punya risiko. Sebab kita tahu kenapa kita invest, untuk berapa lama kita invest. Kita pegang pada tu, sebenarnya kita rendahkan risiko lah in a way. Okay. So basically ada ilmu, then ilmu, you can control your risk. Betul lah. Sebab sebenarnya saham ni sebab wanita bagi saya lah kan, macam Faiz cakap kan, emas, ASB, semuanya benda yang selamat. Betul lah kan perempuan, sebab kita ni takut hilang duit, takut kena scam kan. So bila takut tu dia jadi barrier untuk pergi belajar pasal saham. Kan, bila takut. So sebenarnya takut tu adalah kita takut benda yang tak tahu, fear of the unknown. Bila kita dah berkenalan, tak kenal maka tak cinta kan. Kita dah kenal. Tengok orang yang tulis konten ayat dia. Siapa pernah terfikir nak cakap ayat macam tu tengah cakap dengan kita? Tak ada. Hana je. So bila dah kenal saham tu, jatuh cinta macam tu lah lebih kurang kan. Bila kita dah kenal sebenarnya dia tak adalah risiko yang tinggi sangat kan. Bila kita dah faham, sebenarnya memang dia ada risiko, but then bila kita faham dia tak ada masalah pun. Kita lagi suka lagi nak ada, aku nak kumpul duit nak masuk dalam ni macam tu. Dengar tu, jangan ingat pelaburan saham tu, kalau dia betul lah, kalau kita membuta tuli, memang dia akan rasa macam kenapa ni macam salah je, sebab kita lost, tak tahu. So bila dah ada ilmu tu, dia akan jadi macam at least you know what you are doing lah. Betul. And then kita ada community. Yes. Kalau seorang-seorang tu market jatuh, kita pun jatuh, kita pun down, tak nak lah melabur saham kan. Bila kita belajar dan kita setia ada community, kita bantulah kita dengan matlamat keuangan kita tu. Yes. Terima kasih. Okay, so the next one is ada tak ahli keluarga yang melabur juga? Macam tadi Ana cakap mak Ana kan? Mak memang tu lah. Melabur tu semua melabur, tapi semuanya yang selamat lah, tak ada yang saham lah. Okay. Tapi sebenarnya bukan saham tak selamat saham sebenarnya selamat. Selamat. Bila kita cakap selamat tu, dia macam ni lah. Kita kalau portfolio kita ada defense dan ada attack. Okay. So kalau macam selamat tu, ini macam untuk defense lah. ASB, Tawaji, that's defense. Emas, defense. Dia tak ada nak pergi attack yang lebih agresif. Lebih agresif lah. Bukan tak selamat lah, dia lebih agresif. So kalau family Hana semuanya melabur, cumanya lebih kepada yang tu lah, yang defense yang biasa lah. ASB, tabung haji, unit trust, saham masih lagi Hana cuba nak bawa-bawa lah family untuk melabur sekali lah. Jadi Hana melabur dalam apa lagi selain daripada saham? Saham, kripto. Okay. Unit trust ada sikit, ASB lah. So itulah yang paling kiranya yang dalam agresifnya portfolio ialah saham dan juga kripto. Emas? Emas? Tak ada emas. Tak ada emas. Tapi sebenarnya tak emas ni dia bukan pelaburan tau. Dia more to aging tool lah. Dia sebab kita nak hedge again. Kita bukan untuk labur, kita untuk simpan. Betul. Tapi dalam jangka dalam masa yang sama dia akan harga dia akan naik. Itulah orang cakap melabur dalam emas. Kalau kita simpan emas fizikal lah. Tapi sebenarnya for me dia lebih kepada aging tool lah. Bagus untuk ada, bagus untuk simpan, senang nak dicairkan. Tapi untuk pelaburan mungkin dia agak slow lah. Sebab kalau kita tengok sangat graph, slow. based on data pun lah kan. Based on data, kalau kita nak return dalam jangka masa yang panjang, emas bukan pilihan lah. Macam saham dan sebagainya yang lain tu. Tapi emas dia lebih kepada hedging tool. So Hana tak ada emas sebab tak ada. Sebab prefer daripada aku letak dalam emas, sebab aku letak dalam ASB, at least ada pasif nampak duit sebab kan. Sebab kita dah ada ilmu kat situ. So kita boleh control. Okay, faham. Jadi Hana seorang wanita yang berkejaya kan. Macam Ana cakap tadi, Ana nak pendapatan pasif. Jadi mesti orang kat luar sana fikir macam, penting ke ada pendapatan pasif ni sambil bekerja? Penting ke kena ada? Penting. Ya, penting. Sebabnya sampai
Yelah, sampai bila sebenarnya kita larat untuk bekerja? Hmm. Sekarang kita mungkinlah 23, Faiz 20-an, 30-an, 40-an. Okay, kita ada tenaga. 30-an? 30-an. 30-an. So kita ada tenaga lagi nak bekerja kan. Tapi eventually kita tak larat. Kedrat kita ni tak macam waktu kita Tak muda macam kan. dulu, So kita nak ada passive income yang mana at least kita tak terkejar-kejar sangat nak cari duit lebih, nak cari pendapatan lebih, sebab kita tahu kita ada stable passive income. Dia dah mengurangkan kita punya bebanan lah untuk kejar cari duit, sebab kita tahu kita ada passive income. Sebab sekarang pun rasanya satu punca pendapatan saja tak cukup. Yes, kita tak boleh bergantung pada satu je. In fact, satu active income pun sebenarnya Risiko juga risiko. tau. Yes. Kalau apa-apa jadi kepada kita punya only active income tu macam mana? So at least kalau kita ada satu active income, kemudian kita ada passive income yang lain, so apa-apa jadi kita ada backup. Yes. Macam tu kan. Mungkin orang kat luar sana tengah tengok ni, jangan lupa untuk tekan button like dan subscribe. Kan mungkin anda tengah tengok ni, dia kata Faiz ni tak boleh nak cakap pasal wanita sebab saya bukan wanita. Tapi hari ni kita jemput Hana. So Hana akan cakap nasihat-nasihat dia, cerita-cerita dia. So anda boleh ambil pengajaran, boleh ambil sebagai apa orang kata, guide lah. Nak kata berjaya gila-gila tak, on the way ke situ. On the way. Tapi On at the least kita dah ada track dia dah nampak kan jalan ke mana. So apa yang Hana cakap ni korang boleh jadikan, nak terima jadikan panduan. Okay, idea ke kan? Yes, betul. Idea. Oh, lupa pula nak cakap peringatan segala saham yang kita sebut ni hanyalah untuk pembelajaran saja. Patut kita cakap awal-awal tadi, lupa pula. Sebab jika kita ada sebut nama-nama saham ke apa ke, ia hanyalah untuk pembelajaran saja, bukan rekomendasi untuk anda beli atau jual saham tersebut. Segala pelaburan risiko dia anda yang tanggung. Okay. So the next one. Apa masalah kebanyakan wanita dalam nak mula melabur ni? Bagi saya masalah nombor satu, macam mana saya dululah, adalah rasa takut. Macam tadi kita cakap rasa takut kan. Takut nak apa? Takut kena scam, takut duit hilang. Sebab dengar cerita macam-macam kan dalam berita pun. Bila ada apa political turmoil ke apa ke, semua saham jatuh. So cakap takutlah nak melabur saham sebab takut hilang duit. So saya rasa main factor adalah takut. Takut hilang duit, takut kena scam. But then rasa takut ni sebenarnya kita boleh atasi, kita boleh address dia dengan belajar. Oh ya, kan, bila ada ilmu kan kita boleh address, kita boleh buang rasa takut tu first lah bagi saya, halangan pertama. So basically takut. Wah. Takut hilang duit, takut. Pusan, you ada takut tak nak melabur before? Ada? Kan takut kan. Lee ada? Ada tak takut nak melabur? Oh, takut kan, yelah sebab kita dah susah payah kan cari duit. I think kan sebab perempuan dia lebih konservatif dengan duit. Berbanding lelaki. Betul. Lelaki ni dia boros. Lebih konservatif ya, betul. Ayat-ayat yang dia lebih konservatif kot kan? Sebab tu ramai yang pilih kepada yang biasa je, ESB tambah haji yang selamat kan. Sebab tahu apa-apa pun adanya duit, tak adanya hilang, tak adanya macam stock market kan boleh jatuh 20-30% kan. Yes. Itulah masalah kebanyakan. Cuba anda kongsikan juga dekat luaran komen kat bawah, apakah masalah yang anda hadapi sebagai seorang pelabur wanita. Sebab macam saya cakap tadi, pelabur wanita ni dia agak kurang orang cakap. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kepada data pun, mana-mana yang ikut kita punya kelas, basically yang betul-betul berjaya, bukan betul-betul berjaya lah, kebanyakan yang berjaya adalah yang suri ada rumah. Yang ada result is kebanyakan suri rumah. Rumah tangga. Suri rumah tangga lah. Sebab mereka fokus, mereka dah ada ilmu dan mereka implement ilmu tu, and diorang follow je the track, follow sahaja. And dia membantulah, dia result ada. Bagi saya macam better daripada lelaki yang dah belajar banyak sangat benda, banyak sangat teknik, end up dia macam lost sebab macam dah campur macam-macam. Tahu? Kadang-kadang kita terlalu banyak belajar strategi ni pun tak jadi juga. So, kita overwhelmed, mana kita nak ikut ni sebenarnya. So pilih satu yang kita boleh, yang sesuai dengan kita, yang kita boleh ikut, confirm boleh jadi punya. Okay. So nak tanya Ana, dekat luar sana, ada tak grup pelaburan wanita? Grup yang kalau untuk saham kan ada grup pelaburan wanita, tapi saya rasa untuk saham tak ada. Spesifik untuk wanita, perempuan ada? Saham tak ada. Tak ada lah, setakat ni tak ada. Mesti ada cikgu. Tapi rasanya dia bercampur kot. Lelaki dengan perempuan satu grup ada kan? Ada grup tapi cuma campur. Yang khusus untuk wanita saja tak ada. Tapi saya ada jumpa, which is saya masuk dalam grup tu lah, untuk kripto.
wanita saja ada. Wah. Sebab kripto lagilah tak ramai kan. Saham tak Yes. ramai perempuan, kripto lagilah tak ramai. I see. So untuk group tu ada, tapi untuk saham setakat ni yang saya jumpa semua bercampur. Sebenarnya membantu juga mencampur. Bila ada bercampur, lebih banyak idea Betul. daripada lelaki, daripada perempuan kan. Tapi kalau dah bercampur pun sebenarnya akan ada rasa tak selesa juga. Betul. Dia ada pros and cons lah. Bila bercampur kan, laki ni lebih agresif kan. Bila saham, dalam kumpulan saham ni banyaknya yang lebih I advance. see. Lebih advance, cakap pasal chart, cakap pasal teknik ni lah, teknik tu lah kan. So bila orang cakap pasal banyak-banyak teknik tu, kalau kita dalam kumpulan saham, kita perempuan, teknik apa ni, apa benda ni aku tak tahu pun. So takut juga. Tu pun rasa takut juga. Tak nak lah melabur saham. Kemudian ada pula yang screenshot loss lah, share. Bila screenshot loss share dalam grup tu, lagilah rasa takut kan. Bila nampak hijau, share hijau, okey, rasa nak belajar, seronok kan. Tapi bila nampak merah, alah, banyaknya dia ni loss. Takutlah aku. Nak pula dia cakap pasal teknik yang apa-apa kita pun tak tahu, tak pernah dengar apa teknik dia. So itu boleh create fear. Lagilah create fear, create uncertainty lah. Betul ke nak ni masuk kan. The speculation tu akan jadi lebih tinggi. Macam betul ke boleh jadi ni, betul ke boleh jadi ni. Sebenarnya betul boleh jadi kalau jumpa grup yang betul. Yep. Yes. Betul kan? Jadi Hana seorang wanita yang berkerjaya. Adakah melabur saham ni membebankan untuk Hana? Langsung tidak membebankan. Sebab saya tak tengok carta hari-hari pun. In fact saya pun tak reti nak baca carta kan. Nak tengok hari-hari buka news. Saya pun tak ada. Itu kalau itu ya tak ada masa. Sebab kita ada kerja. yes. Jadi macam kita ada kerja yang kita kena commit 8 jam sehari. Tapi takkan dalam masa yang sama kita nak tengok carta, chatting. Hari ni berita pasal apa, hari ni sentimen pasal apa. Kalau macam tu tak terkejar lah. Kalau macam tu dia boleh jadi membebankan. Sebab belum tentu kita boleh gain profit dalam jangka panjang pendek. Tapi kita juga kena tumpukan pada kerja kita yang sedia ada kan. Betul. So kalau guna teknik yang untuk jangka masa panjang, dia sebenarnya tak membebankan. Sebab kita hanya tengok kepada dia punya fundamental lah, dia punya business. So kita ikut je apa-apa noise dalam market, tak payahlah hiraukan. Betul. Dengar tu, jangan ada terfikir macam kata melabur saham kan kena tengok carta. Sebenarnya dalam pelabur saham ni dia ada yang famous lah, dia ada 2 jenis puak lah. 2 puak. Yang first one is technical analysis, which is yang anda tengok orang yang tengok carta tu. Tengok skrin banyak-banyak, tengok carta, tengok news, lepas tu tengok carta, lepas tu tarik sini, tarik sana, tarik sini, tarik sana. Itu adalah technical analysis. Yang ada banyak-banyak teknik tu, tu technical analysis. Apa yang kita buat dekat sini, dekat V College, VI tu maksudnya value investing. So kita hanya melabur bergantung kepada fundamental syarikat tu. Kita tak tengok carta, kita tengok kepada business model dia, and then dia punya cash flow, financial dia, and then kita tengok daripada intrinsic value dia. Nak tahu saham tu murah ke mahal, nak tahu saham tu patut kita beli sekarang ke patut kita beli nanti. Betul. Itu yang kita buat dekat sini. Sebab tu Hana ada masa, saya ada masa, Puisan ada masa, Ilya ada masa, Lia ada masa, semua orang ada masa untuk melabur saham. Sebab kita gunakan cara ni lah. Saya rasa kalau kena tengok carta, benda ni tak ada kat sini. Saya pun tak boleh buat konten. Syariah tak ada lah. Yes. Sebab kita tak ada masa. Tapi so sekarang kita melabur untuk jangka masa panjang. Sebab itulah teknik ni kita boleh guna pakai. Betul. Kalau ikut dalam pelaburan saham ni, sebenarnya Anan lebih sini daripada saya. Nak kata saya ni lagi lama tak, sebenarnya saya lagi baru. Tapi sebab tu saya anggap dia sebagai one of the sifu. Sebab dia ada banyak ilmu tau, banyak gila. Tak tahulah bila ada masa dia nak baca semua benda-benda yang kita nak nak buat konten dia. Tak tahu macam mana dia ada masa. Tapi dia memang ada banyak ilmu. Cuba korang komen kat bawah apa soalan korang nak tanya kat dia. Tengok nanti dia jawab. Korang tunggu, tanya je, nanti dia akan jawab. Okay, sikit nak masuk sikit dekat evolusi meta. Evolusi meta ni yang event saya cakap tadi lah, 2 hari yang percuma tu, yang mana kita nak cerita tentang metaverse, kripto dan NFT. Macam Hana kan sebelum ni kan kita dah buat dekat YouTube, kita ada cerita pasal metaverse, kita ada cerita pasal kripto, kita ada cerita pasal NFT. So kebanyakan konten-konten tu Hana lah yang buat research. Jadi hari ni saya nak tanya Hana, apa pandangan Hana terhadap 3 benda tu lah, metaverse, kripto, NFT. Okay, saya adalah huge believer kepada metaverse, kripto dengan NFT. Sebab apa, dia adalah evolusi teknologi. Kalau kita tengok pun daripada web 1, web 2, web 3,
dia bukan Okay, terangkan kat orang ramai apa tu web 1, web 2, web 3. Web 1 it's just simply macam mana internet tu berevolusi lah. Kalau web 1 dulu kita hanya boleh awal-awal kemunculan internet kan, kita hanya boleh buka kat Yahoo, kita hanya boleh tengok maklumat tu, tak ada interaksi siapapun. Sekarang kita di web 2. Web 2 apa kita boleh buat? Kita boleh berinteraksi, kita ada media sosial kan, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, so kita boleh interaksi dekat situ. So web 3, the next generation of web, which is kita boleh own whatever kita content yang kita create ataupun account apa saja yang kita letak dalam internet, kita adalah pemiliknya. Macam mana kita nak sahkan pemilikan melalui NFT. Crypto tu pula ialah macam dalam web 3 adalah untuk transaction dalam ni lah, dalam apa blockchain. Yes, betul. So dia berhubung kait, walaupun sekarang sentimen crypto sangatlah teruk. Sekarang semua pun teruk lah. Tapi adalah yang sampai tak nak lah crypto dah kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham the bigger picture dia adalah berkait. Web3 itu pun takkan hadir tanpa, takkan lengkap tanpa adanya crypto, NFT dan juga metaverse. So saya sangat percayalah kepada evolusi teknologi ni lah. Sebab dulu pun tak ada orang percaya yang kita ada, tak ada siapa pun sangka yang kita akan ada media sosial. Betul, daripada web 1 kan. Dulu pun orang tak percaya kita boleh tengok video kat handphone. Handphone besar dulu, besar botol tu. Siapa percaya Steve Jobs dulu waktu dia cakap dia nak buat iPhone macam ni? Siapa percaya dia waktu dulu kan? Betul. Tapi sebab dia akan bergerak seiring dengan teknologi. Betul. Kalau kita cakap masa tahun 2000 dulu, kita nak cakap tahun 2005 akan ada VR headset semua. Boleh jadi, tapi mungkin tak secanggih sekarang. Sebab betul. Sekarang everything makin canggih dan makin cepat. Betul. So mungkin orang susah nak percaya dan bayangkan sebab tak nampak lagi kan. Macam dululah samalah. So sekarang ni sebenarnya adalah waktu yang sangat bagus untuk kita, tak kira lah sekarang sentimen negatif ke kripto ke apa, sebenarnya sekarang adalah masa yang sangat baik untuk kita mula belajar. Masih awal lagi lah. So, sebab itulah kita buat seminar Evolusi Meta tu. Wah. Dia flow pergi kelas. Dia lagi mana dia percuma Faiz kan. Kan kita jemput semua orang. Kita ada jemput ramai tau dalam evolusi Meta tu. Sebab saya rasa dekat Malaysia ni kesedaran terhadap teknologi baru ni ramai orang belum sedar. Betul. Kita ada dalam industri ni. So kita tahu what's next, apa next tau. Kita pergi kepada evolusi Meta ni ibaratnya waktu awal-awal Apple, Amazon. Kalau dulu ada seminar yang perkenalkan apakah itu Apple, apakah itu Amazon. Inilah diibaratkannya. So kita sangat awal sekali, jadi memang grab lah peluang ni untuk pergi belajar. Sebenarnya kalau ikutkan benda ni dia dah dekat US. Kalau kat US lah, sebab saya rasa US one of the pioneer lah yang bawa benda ni. Dekat US nak kata dia baru tak baru, nak kata dia dah lama sangat tak lama sangat, tapi dia masih panas. Dekat Malaysia dia belum sampai lagi lah. Dia dah sampai to a few people lah, tapi tak sampai ke semua orang. Sebab apa tahu? Sebab tak semua orang ada kesedaran terhadap teknologi tu lagi. Orang akan mungkin fikir macam, kenapa kena ada kripto? Kenapa kena ada NFT? Kenapa kena ada metaverse ni? Antaranya mungkin sebab kita kat Malaysia mungkin internet pun tak laju, internet pun sempun kau nak cakap pasal metaverse. Tapi eventually akan jadilah. It's just that mungkin sekarang ni matter of time lah. Ya, betul. Saya percayalah telco kat luar sana sedang membangunkan diorang punya barang dengan lebih canggih. Ada 5G dah ada dah. Cuma tak menyeluruh saja lagi lah. 5G ni pun penting juga kan dalam. Betul, sangat penting. Tak ada 5G kita tak boleh nak, benda lain pun tak boleh nak take off. Macam tu. Apa pandangan Ana bila orang cakap yang metaverse, crypto ni semua macam satu hype je lah? Kalau dia kata dia rasa hype, sebenarnya dia tak faham the foundation of it, the fundamental of it, bagi saya lah. Sebab apa? Sebab kalau tengok macam tu kan, bigger picture dia sebenarnya dia sangat semuanya berhubung. Dan dia bukanlah tiba-tiba hype ada metaverse, tak. Dia adalah daripada web 3. So web 3 akan eventually akan jadi, dan benda tu bukan sekadar hype lah. It's based on technology punya evolution. Okay, sebelum kita teruskan, Tuan Helmi ada nak masuk ni. Kejap Tuan Helmi. Seperti biasa saya enter frame sekejap. Macam mana episod kali ni? Menarik kan? Sedar tak sedar, metaverse semakin dekat dengan kita. Jadi sebelum rakan-rakan saya ni teruskan, saya nak jemput anda untuk join acara khas kami, iaitu Evolusi Meta.
di mana anda akan ketahui lebih lanjut tentang Metaverse, NFT, kripto dan banyak lagi. Kami juga ada hadiah istimewa nak berikan kepada anda yang hadir. Kami nak berikan hadiah wang tunai, kripto percuma kepada anda dan yang paling best, anda boleh memenangi Oculus di kepala saya ni. Okey. Jadi, link saya ada sediakan kat bawah. Cepat-cepat klik. Jumpa anda nanti. Jangan tak datang tau. Jumpa anda. Okay. Canggih Tuan Helmi siap. Canggih. Canggih. Lain macam main selit aja duduk tengah-tengah. Kita Lain tengah macam ajak orang pergi kelas itulah Tuan Helmi Kasim. Dia akan jadi one of the speakers lah masa Evolusi Meta nanti. Dekat Evolusi Meta tu pun kita akan cerita juga tentang ETF. Mungkin anda semua tertanya-tanya apa tu ETF. Hana nak terangkan tak apa ETF kat orang ramai? ETF ni macam saham bakul lah. Saham bakul lah. Saya panggil dia saham bakul. Sebab apa? Sebab dalam satu ETF tu dia ada banyak-banyak. Dia ada banyak-banyak saham lah. Tak kisahlah saham apa. Johnson & Johnson, Pfizer. So instead of kita beli satu-satu saham, kita beli individual saham. Kalau kita beli ETF ni, dia dah automatic diversify kan untuk kita. Which is pilihan yang lebih mudah bagi orang yang takut nak beli saham satu-satu kan. Satu individual saham. So takut-takut. So ETF ni cara mudah lah untuk melabur dan directly melabur dalam saham. Kalau anda nak faham lagi tentang ETF, secara mudah lagi saya boleh bagi public mutual, unit trust kan, macam tu. Dia unit trust, dia macam unit trust, cumanya dia didagangkan di pasaran saham. Yes. Dia pelaburan dia ada fund manager. So basically anda melabur duit anda, fund manager ni akan tentukan saham tu akan pergi ke mana. Sebab syarikat-syarikat ni diorang ada buat ETF. Basically bakul, satu bakul, dalam bakul ni ada saham-saham yang berkualiti. Dia depends lah. Kalau macam kita cakap pasal Metaverse, dia ada ETF Metaverse. Dalam tu pun adalah saham-saham Metaverse yang mainkan peranan penting dalam Metaverse. Betul, dia ada tema-tema yang tertentu lah. Dan juga uniknya dia ada fund manager yang urus balance kan. Kalau dia rasa okay, saham ni tak bagus, dia akan keluarkan daripada ETF. Kalau anda rasa saham tu susah sangat, ni ETF ni lah satu lagi yang saya cakap paling mudah. Paling mudah untuk melabur saham melalui ETF ya. Paling mudah. So kalau anda nak belajar pun anda boleh klik link dekat ruangan bawah tu. Anda boleh cari belajar ETF sekarang. Klikkan link tu, daftar. Free juga. Semua kita buat ni free je. tak ada bayar, free je. Belajar dulu, fahamkan dulu. Betul. So Hana, Hana pernah pakai Oculus? Pernah. Sebab saya pergi yang apa tu, yang kat mana tu, yang naik duduk lepas tu kononnya macam roller coaster. Main roller coaster. So how is it? Macam mana dia punya experience Hana? Cuba cerita. Mungkin kat ramai orang kat luar sana mungkin tak rasa lagi VR tu. Main tu kan. So perasaan dia sama tau macam naik roller coaster betul. Dia punya terkejut, dia punya jantung berdegup tu. Kalau boleh tengok kat jam tu kan, heart rate naik. So sama je perasaan dia kita pakai tu. Seronok lah, seronok. Macam kalau tak nak takut, ada orang kan dia ada fear of height lah, sebab bila naik roller coaster kan. Tapi kalau nak rasa lah, sebab kita duduk je. Kalau jatuh pun kau jatuh kat lantai macam tu. Jadi lepuk kat lantai pun sakit juga. So untuk yang nak rasa naik roller coaster tapi aku takut tinggi, bolehlah try tu. Duduk pakai tu. Perasaan dia sama je. Kita juga nak bagi Oculus free masa Evolusi Meta tu. Jangan lupa untuk datang. Anda berpeluang untuk menang Oculus set tu kita nak bagi. Anda juga ada peluang untuk menang wang tunai dan juga akan berpeluang memenangi kripto. Dah lah belajar free Faiz. Dapat kita nak pula bagi lagi. Dapat pula hadiah. Rugilah kalau tak datang. Saya tak tahu nak cakap apa. Kalau saya jadi orang kat luar sana, saya datang sebab saya nak Oculus tu. Saya tak kira apa jadi sekalipun, saya nak Oculus tu. Saya nak kripto free. Nak kripto. Tengok. Pandangan jauh, pandangan pendek. Biasa. Jadi Hana, macam Hana cakap tadi, Hana huge believer dekat Metaverse punya ni lah side. Betul. Faiz macam mana? Oh yes. Saya more to NFT. Saya kat NFT. Saya lebih kat NFT sebab orang kreatif ni biasanya dekat NFT. Saya dah kata saya kreatif lah. Tapi boleh lah sikit. Jadi NFT bagi saya dia macam dia protect artis tu lah. Dia protect artis dengan kita boleh ada royalty, dengan copyright dia kita boleh ada. So kita boleh check siapa owner of the content, of the video, of the songs, of the graphics, or everything lah. Kita dah boleh cari dekat situ. So for me it's a good opportunity untuk artis-artis orang kreatif kat luar sana untuk tengok. Sebab
eventually kalau orang nak cakap benda ni, kalau macam hype, metaverse ni hype, cuba anda search sedikit berapa syarikat besar yang sudah masuk ke dalam metaverse. Diorang dah set up diorang punya bank, diorang dah ada, McDonald pun tak silap saya dah ada dekat dalam metaverse. Diorang dah set, diorang dah beli tanah dalam metaverse. Mungkin orang fikir macam, kenapa orang buat macam tu? Nanti kalau bila anda dah tahu jawapan dia nanti tu, maknanya anda dah lambat lah tu. By the time dah tahu kan, dah lambat lah tu. Dah lambat. So kalau nak cepat, evolusi meta. Datanglah evolusi meta. Tolong dah datang. Klik je lah kat bawah tu. Kita juga nak bagi RM10 bagi setiap orang yang daftar guna unique link anda. RM10. So kalau ada 10 orang daftar, anda dapat RM100 secara percuma. Anda boleh daftar dekat link kat bawah. Nanti dia akan bagi unique link. Unique link tu anda boleh share lah dekat Facebook ke, dekat WhatsApp family ke kan. Share dekat situ, minta diorang join, daftar. So bila diorang daftar, guna link anda akan dapat RM10. Macam tu je. Free RM10. Free dapat Free dapat RM10. Free dapat, boleh dapat Oculus, dapat duit, dapat kripto, dapat kelas 2 hari percuma. Datanglah Datanglah. Kita bagi free je. Peluang keemasan. Yes, peluang keemasan ni datang sekali. Kita tak tahu lagi bila kita akan buat benda ni. Mungkin kita akan buat time tu dah semua orang dah tahu pasal metaverse kan. Time tu dah terlambat. Betul. Dah terlambat, sangat terlambat. Sebab kalau anda rasa anda terlepas nak melabur ketika awal tahun 2000 dulu kan, ketika .com bubble kan. Waktu terlepas waktu Apple harga $5, waktu Amazon harga $10. Inilah peluang untuk awal dalam metaverse. Yes, inilah peluang dia. Sebab banyak sebenarnya saham-saham syarikat-syarikat yang main peranan penting dalam metaverse ni kan. Banyak. Dia bukan hanya satu saja. Dia banyak gila. Okay, apa mitos yang Hana percaya dulu dalam pelaburan ni yang Hana rasa macam mengarut benda tu salah. Tu mitos je. Banyak Faiz. First kali ni mitos yang paling nak invest saham kena banyak modal. Tu bila dah dengar banyak modal kan, sebenarnya ramai orang tarik handbrake. Ingat kan? Sebab percaya mitos kan. So tu mitos pertama yang Hana percaya. Lepas tu kena belajar carta, kena tahu carta. Plus pula bila tengok carta, hari-hari bergerak, takkan aku nak tengok depan. Takkan nak tengok je macam tu kan, tak jadi kerja kan. So itu pun percaya juga mitos tu. Yang ketiganya fikir ialah sebab kena banyak modal, fikir macam orang tertentu saja boleh melabur. Sebab rasa macam mana nak melabur saham kan. Kita tahu waktu tu sebenarnya as simple as buka account. Which is sekarang lagilah mudah, download je app boleh kan. So dulu access tu tak macam sekarang kan. Sekarang ni dah makin banyak. So itulah antara mitos yang Hana percaya sangat dulu. Sampai sudah ditumbuk dan tercampak mitos tu. Selepas belajar dah tahu. Tapi tu antara mitos yang memang percayalah dulu sampai tak nak lah kena buat banyak modal kan. Kita marahin je. Betul lah. Kebanyakan orang-orang, saya rasa orang muda pun dia rasa macam saham ni adalah untuk orang tua, sebab orang tua kebanyakan ada duit. Betul. Tapi sebenarnya tak. Melabur saham ni tak perlu modal besar pun. Melainkan kalau anda memang dah kaya, dah ada modal besar, itu satu bonus lah kan. Pulangan tu akan dapat lebih lah. Betul. Tapi untuk orang biasa sebenarnya tak perlu modal besar pun. Betul. Tapi sebenarnya kita semua, kalau kebanyakan kita ada KWSP kan. Kita sebenarnya indirectly melabur dalam saham. Sebab KWSP pun dia letak duit kita tu dalam saham yang dekat Bursa Malaysia kan. Dividen yang kita dapat daripada KWSP bagi tu pun daripada mana? Daripada saham yang dilaburkan dalam Bursa Malaysia. Sama juga dengan ASB. So sebenarnya kita dah pun indirectly melabur. Kita belajar sikit lagi kita boleh melabur sendiri. Betul. So secara tak langsung anda sebenarnya sedang melabur, tapi pulangan dia sikit lah kalau melabur macam tu. Sikit. So belajarlah melabur sendiri, nanti dapat lebih sikit. Hana, wakil kepada wanita, apakah langkah-langkah untuk mula melabur bagi wanita seluruh sana? Bagi guide sikit langkah-langkah dia. Step 1 apa. Step 1, jangan takut. Step 1, jangan takut takut tu just dalam kepala je. Just go, pergi je kalau tak nak pergi kelas. Sebab kat sini kita ada banyak kelas. Kalau kat Syariah sini pun College kita ada banyak kelas. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina. So kita ada banyak kelas. Tapi kalau tak nak pergi kelas terus, yang terbayar, boleh pergi kita punya seminar free dulu. Just explore je. Explore kat YouTube pun ada banyak, dekat Google
Google pun banyak. So just nak buang rasa takut tu. So tu langkah pertama, buang rasa takut tu. Kemudian bila rasa macam dah tak takut, mungkin boleh, lepas tu boleh start online class. Kelas ni sebenarnya membantu sebabnya daripada kita seorang-seorang kan, kita tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Yes. Maksudnya dalam yang cara yang paling cepat untuk bantu kita capai matlamat keuangan kita. So bila kita pergi kelas, jelas tau. Sebab macam kita dulu pun sebelum kita pergi kerja, kita belajar 4 tahun, 3 tahun universiti, baru kita pergi kerja kan. So kelas ni sama juga, cumanya dia tunjukkan jalan yang mudah untuk kita lah. Dan juga kita ada mentor, kita ada orang yang dah pun berjaya dalam pasaran saham kan, yang dah tengok untung macam mana, dan dah lalui bull bear market yang banyak, dah lalui roller coaster emosi tu. Jadi kita boleh direct terus tanya dengan kita punya coaches lah, dengan kita punya senior lah dalam community, jadi dalam community kita. So tu langkah dia, Faiz. Jangan takut, belajar dan stay dalam community. Dengan tu pun kira sebagai pesanan jugalah. Mungkin Hana ada mungkin ada yang tanya macam langkah-langkah macam mana ni, saya wanita, saya nak mula melabur, saya tak tahu apa yang kita nak buat. Okey. First kali anda boleh pergi kat bawah, tengok ruangan description, kita ada sediakan kelas percuma tu, anda boleh join dulu, faham dulu the konsep pelaburan tu. Kemudian kalau anda sudah bersedia, anda boleh buka, nak melabur ni sebenarnya mudah je. Buka akaun CDS. Akaun CDS ni perlu ada untuk anda melabur saham lah. Sama je dia macam buka akaun saving bank, sama je. Anda boleh buka, pastikan buka dengan broker-broker yang berlesen dan sah di Malaysia. Jangan buka dengan yang apa ni macam pelik-pelik punya ni, tak nak. Kita nak buka yang dengan yang sah supaya kewangan tu selamat. Wang anda semua selamat, pelaburan anda selamat. Betul. Jika ada apa-apa berlaku sebarang masalah dalam institusi tu, at least anda punya keselamatan tu ada terjamin. Tak ada. Satu lagi, Faiz, kalau orang baru mula saham, dia nak buka akaun kan, mesti mana satu brokerage paling rendah ya, mana satu paling tu soalan betul. Yang biasa je kan. Cuba jawab. Sebenarnya sama je semua lebih kurang. Tak perlu tak perlu risaukan sangat pasal brokerage fee tu berapa. Seeloknya untuk beginner, buka saja akaun yang dalam Malaysia. Sebabnya macam apa? CGSMB kita ada, Kenanga, Maybank Investment Bank. Pilihlah mana yang berkenan. Sebabnya kalau kita ada masalah apa-apa kan senang. Kita ada local bank, kita ada staff dalam negara yang boleh bantu kita dengan akaun kita. Daripada kita nak brokerage murah kan, download betul Webull lah apa semua kan. Nanti bila masalah tak ada siapa nak tolong. Bukan tak ada siapa, adalah dia susah. Ya, betul, susah. So tak payah serabut fikir mana satu brokerage rendah ke apa, sebabnya sama je lebih kurang. Buka satu dalam negara, dia senang. Lagipun kita nak letak duit untuk jangka masa yang lama kan. So tak payah nak murah-murah sangat. Asalkan selamat, Faiz. Sebab kita nak letak duit banyak ni kan. Selamat dan terjamin. Memang kebanyakan semua orang akan cari brokerage fee paling rendah, sebab dia rasa macam lagi rendah lagi banyak untung. Sebenarnya tak. Sebenarnya brokerage fee yang di kat Malaysia ni kebanyakan semuanya adalah rendah. Dah rendah dah. Yang berbeza je mungkin ada promosi kat sana sikit, ni ada promosi sini sikit. Tu je lah perbezaan dia. Tapi kebanyakan dia sama je. Mungkin ada yang juga tanya macam, saya ada akaun saving Maybank, kalau saya nak buka akaun CDS CIMB boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak buka saya ada akaun CIMB, kalau nak buka CDS dengan Maybank boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dia tak kisah bank apa nak pakai. Sebab nanti bila kita nak keluarkan duit pada situ, kita boleh linkkan kita punya akaun bank. So tak ada masalah. Boleh je. Pilih je mana-mana yang anda rasa berkenan. Rasa macam jatuh cinta dengan broker ni, okey ambil lain. Tak payah fikir, tak payah serabut lah. Basically tak payah serabut dengan account brokerage mana. Guna saja yang mana-mana ada dalam negara. Lepas tu jangan buka account broker margin. Jangan buka margin account. Sebaik-baiknya lah. Sebab bila buka margin account ni, kita akan guna duit pinjaman. Bila duit pinjaman, let's say kita melabur and then dia jatuh teruk, and then dah tiba MC, margin call, basically kita kena bayar balik semua yang kita pinjam tu. Itu yang akan buatkan sakit kepala. Betul. So untuk pelabur yang baru, yang newbie, ataupun yang mungkin ada pengalaman tapi rasa macam nak buka balik account, boleh buka account non margin. Bukan account margin lah. Jangan buka account margin. So semua soalan untuk yang newbie ni, Faiz, kita
Tuan Helmi kita ada cover kan dalam Yes, seminar. ada. So kalau nak tahu soalan-soalan yang biasa, yang nak tahu jawapan kepada soalan-soalan biasa untuk pelabur baru pun boleh kita pergi juga kita punya seminar saham oleh Tuan Helmi dan juga ataupun Tuan Alif. Betul. Boleh datang, dia boleh tanya terus kat situ. Ya. Dia akan jawab. Kalau dia tak jawab pun coaches-coaches yang belakang-belakang tabir tu pun akan bantu untuk jawab Betul. soalan-soalan tersebut. Sebab itu memang soalan kebanyakan newbie tanyalah. Kita tak pernah rasa macam saya asyik soalan ni, asyik tak. Sebab ada. kita dulu pernah berada di tempat anda. Kita ada soalan yang sama juga dulu. Dan sekarang kita dah ada jawapan. Sekarang kita nak bagi jawapan tu dekat orang ramai supaya anda semua dapat ilmu dan faham lagi tentang pelaburan. Betul. Soalan itu soalan newbie yang legit lah. Yes, betul. Sebab memang benda tu je selalu orang risau. Risaukan. So kita nak dalam kelas kita beritahu tak apa, tak payah risaukan. Yes. Macam tu lah. Okay, so Hana, pesanan dan saranan terakhir lah Hana kepada wanita luar sana. Tapi sebelum tu kan, kalau korang nak Hana lagi, cuba korang komen kat bawah nak Hana. Nanti next time kita bawa. Sebab last time kita bawa Zul. Kita bawa Zul kan, sebenarnya ramai pula yang macam Nak Zul. nak Zul. Ramai pula. Saya pun salah seorang yang komen dekat video tu. Dalam video tu last time kita cakap dengan Zul pasal NFT, pasal muzik dengan NFT sebab dia collector barang. Jadi hari ni kita bawa Hana, kita bincang dengan dia pasal wanita kan. So mungkin as NFT pun berkembang kan, sebab Zul hari tu cakap pasal NFT music. Yes. So ada NFT video. Yes. Sebenarnya hari tu saya baca ada NFT writing. So dari sudut yang saya rasa menarik, mungkin selepas dah macam lebih banyak tu kita boleh cerita pula pasal NFT writing. Boleh? Kalau nak komen nak Hana. Wah, dia promote diri dia. Berstem dia promote diri dia. Dia cakap nak Hana. Cuba korang komen kat bawah. Bukanlah tajuk menarik lah, tajuk yang Tak kisah tajuk apa pun. Mungkin Hana nak cerita pasal dia punya pengalaman kerja ke? Sebab dia punya pengalaman kerja tu best juga tau. Dia kerja dengan one of the biggest company in the world yang dalam sektor screening kan? Streaming movie. Korang pun mesti tahu syarikat tu. Dia pun one of the staff lah kira kan? vendor lah. Vendor, yes. Partner vendor. Cerita tu best tau. Ataupun Faiz, kita boleh buat idea general income dekat Malaysia. Secara online pun boleh juga. So kalau nak boleh komen lah, kita boleh kita boleh buat topik tu lah Faiz. Boleh. Mungkin next time Hana seorang je kat sini. Okay, sebelum kita tamatkan, okay, Hana ada tak pesanan dan saranan terakhir kepada wanita di luar sana? Jomlah melabur saham. Dah. Tu je perasaan ringkas. So last time saya baca statistik daripada Bursa Malaysia, wanita yang melabur dalam saham secara gender lah 30% wanita, 70% lelaki. Bursa Malaysia banyak sangat buat promosi untuk mengajak wanita melabur. Yes. Dengan buka akaun percuma. Yes. So setiap kali Hari Wanita mesti ada promosi macam tu tau. So sebenarnya Bursa Malaysia sangatlah nak mempermudahkan kita wanita untuk melabur. Banyak kelas daripada bursa sendiri pun ada kelas percuma, daripada kita sendiri pun ada kelas percuma. So marilah kita melabur saham. Yes. Mungkin ada tertanya berapa ringgit buka akaun CDS ni? RM10 sahaja. RM10 je. Kalau ada yang cas 100 tu, cuba tanya lagi sekali. Sebab memang bursa pun RM10 sahaja. RM10. Jadi itulah pesanan daripada Hana. Terima kasih Hana kerana sudi hadir ke studio Marhain. Satu lagi pesanan Faiz. Boleh. So konten View Syariah across semua media platform. Jemput follow kita punya Facebook, kita punya TikTok, kita punya YouTube. Kalau rasa macam nak ada topik tertentu kan, Faiz, nak kita kongsikan, kita cover, kita share kat Facebook ke kat TikTok, komen je, kita baca kan. Yes, komen Faiz, kita baca. InsyaAllah kita bawakan. Janganlah tanya soalan merepek-repek. Kalau tanya soalan pasal pelaburan, kita boleh tolong. Okay, insyaAllah. So kalau macam Ana cakap tadi, kalau anda ada idea ke, and then ada thoughts macam fikir macam mana sebenarnya nak buat macam ni, macam mana kalau anda tak tahu, anda boleh tanya di ruangan komen di bawah, ataupun kat Facebook ke, dekat TikTok ke, kalau ada jumpa muka saya macam cikgu, ataupun ada video TikTok Tuan Helmi Kasim ke tengah pakai Oculus ke, boleh je komen dekat situ. InsyaAllah pada episod akan datang kita akan cover benda tu lah. Kita akan cover. Hana akan buat dia punya research. Hana yang akan buat dia punya research. Okay, terima kasih Hana kerana sudi hadir pada hari ini. Faiz, terima kasih banyak-banyak. Sebab susah tau nak set time dengan Hana sebenarnya, sebab Hana agak sibuk. Tapi hari ni kita dapat, dia rasa macam seronok lah.
Dan terima kasih dah sekali kerana sudi hadir. Sama-sama, Faiz. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan button like, subscribe dan juga butang notification. So bila kita kongsi video terbaru, anda akan tengoklah konten yang telah dibuat oleh Hana. Anda akan dapat tengok. So semoga kita jumpa lagi pada episod akan datang. Kalau ada tajuk menarik nak kita orang share, boleh kongsi dekat ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi dan jumpa anda di Evolusi Meta dan juga di kelas-kelas kita yang kita sediakan di ruangan komen ruangan description di bawah. Kita jumpa nanti. Akhir kata, majulah saham untuk wanita. Wah, majalah saham untuk wanita. Okay. Okay, so kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys. Bye bye. Bye-bye.